Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 76 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu rabbana amattana ithnataini wa ahyaitana ithnatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil. Sadaqallahul azim. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, dua kali Engkau mematikan kami dan dua kali Engkau menghidupkan kami. Kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah lagi jalan untuk keluar? Muslimin dan muslimat, ayat 11 surah Ghafir ini masih lagi berkait rapat mafhumnya dengan ayat 10 yang kita baca bulan lepas. Betapa seruan malaikat kepada mereka, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut akan ucapan malaikat, lamaqtullah, amatnya besar kebencian Allah kepada kamu, akbaru mim maqti anfusikum, adalah lebih besar dari kebencian dirimu ketika kamu dilontar ke dalam neraka.
Kita dah baca yang tu bulan lepas, betapa bencinya mereka ketika dihumban mereka ke dalam neraka. Lalu malaikat berkata, lagi besar, lamaqtullahi akbar, lagi besar benci Allah kepada kamu daripada benci kamu terhadap diri kamu sendiri ketika kamu dilontar ke dalam neraka, yakni golongan kafir kufur kepada Allah. Maka malam ni kita sambung, masih tidak terpisah mafhumnya, di mana mereka pula menjawab kepada malaikat. Baik, itu penerangan huraian dia. Kemudian Allah menyebutkan jawapan yang diberikan oleh orang-orang kafir itu semasa mereka itu diseru oleh para malaikat dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah menciptakan kami, asalnya mati menjadi hidup, kemudian Engkau mematikan kami apabila ajal kami telah datang. Itulah yang dimaksudkan di pangkal ayat 11. Rabbana amattana thnataini, wahai Tuhan, Engkau telah matikan kami sebanyak 2 kali, dengan maksud sebelumnya tak ada, kira matilah, kemudian sampai ajal kami pun mati. Baik, sekejap lagi kita tengok ayat lain. Kita tengok dulu pengakuan mereka. Rabbana amattana thnataini. Mereka mengaku bahawa mereka telah mati sebanyak 2 kali. Maka mati yang pertama adalah tidak ada, iaitu belum ada lagi, nanti kita baca ayat lain. Dan mati yang kedua, kullu nafsin za'iqatul maut. Lalu mereka mengaku juga akhirnya tetapi sudah di dalam neraka Allah. Maka apa guna pengakuan an-nadamah, penyesalan yang seperti itu? Baik, nanti saya baca ayat lain. Iaitu mula-mula kemudian Engkau matikan kami apabila ajal kami telah datang. Iaitu mula-mula Engkau hidupkan dengan meniupkan roh ke dalam jasad semasa kami masih lagi di dalam rahim kandungan ibu. Dan pada kali yang kedua pula Engkau hidupkan dengan mengembalikan roh ke dalam jasad kami semasa dibangkitkan dari kubur pada hari ba'ath, yakni hari kebangkitan. Apa maksud tu? Maksud bahagian kedua ayatlah. Yang tadi mengaku amat tanas nataini, kemudian yang ini pula wa ahyaitanasni, iaitulah Engkau menghidupkan kami sebanyak 2 kali. Maksud dia tiup roh ke dalam rahim, maka bergeraklah dalam tafsiran yang berbagai-bagai. Ada kata 4 bulan 10 hari, ada kata 4 bulan 25 hari. Tapi kira 4 bulan tu roh sudah mula ditiup.
yang disebut oleh ulama-ulama sufi sebagai dia panggil salam zaman. Dia ada istilah dia. Salam zaman tu kira macam salam perkenalan lah. Macam kena ragging gitulah kot. Salam perkenalan. Maknanya salam zaman ni dalam ahli sufi, iaitulah roh tu mula masuk ke jasad dia, ke tempat baru dia, maka dia panggil salam zaman. Roh tu baru masuk, ditiup Allah. Itu maksud hidup yang pertama. Dan mereka mengaku juga hidup yang kedua, iaitulah ketika dibangkitkan daripada kubur. Roh ditiup semula masuk ke dalam kubur, dan bangkitlah kita dengan ayat-ayat yang boleh kita baca di dalam Al-Quran. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a zalika hasyrun alaina yasir. Antaranya penghujung surah Qaf, Allah menyebut pada hari kami belah bumi dan kami keluarkan kamu daripada bumi. Dan Allah kata itulah hasyrun alaina yasir. Itulah pengusiran, itulah pengumpulan yang amat mudah bagi kami. Keluar kita as per original, dalam keadaan tidak berpakaian, tubuh kulit semua balik daripada tulang di dalam kubur, ribuan tahun mungkin di dalam kubur, sampai masa kita keluar balik macam beginilah dengan kulit tubuh kita, untuk menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu beringatlah, antara doa yang Allah ajar kepada kita, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, iaitulah pada ayat yang ke-8 daripada surah At-Tahrim. Antaranya Allah ajar, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah untuk kami akan cahaya kami. Ayat tu kalau kita baca, cerita nak bergerak di padang mahsyar, kita memerlukan cahaya, maka kita minta dengan Allah, atmim lana nurana. Allah ajar tu dalam Quran. At-tamim adalah isim tafdil, paling sempurna. Tidak disebut tamam sahaja. Kan kita biasa dengar solat tamam, makna solat yang tidak diqasarkan. Boleh jadi jamak tamam, 4 boleh kita buat. Di Arafah kita jamak tamam ikut mazhab Asy-Syafi'i. Di Muzdalifah kita jamak tamam. Dalam keadaan di Mina pun kita jamak tamam, 4 tak ada hal, boleh buat ikut mazhab Asy-Syafi'i. Maka itu adalah tamam, sempurna. Maka bila sebut at-tamam, dia jadi isim tafdil, paling sempurna. Maka kita minta apa? Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah. Sempurna macam mana? Paling sempurna untuk kami nurana, cahaya kami. Kami nak berjalan, kami tak tahu ya Allah macam mana keadaan mahsyar, kami tak tahu ya Allah. Hanya Nabi-Mu yang sebut, kami baca hadis, kami gambar-gambarkan begitu sahaja, tetapi suasana sebenar kami tak tahu ya Allah. Gelapnya titian sirat, itu Abu Bakrin
sebut, Nabi pun sebut, titian sirat yang kita akan lalu adalah terlalu gelap dan kita memerlukan cahaya. Ibnu Mas'ud kata ada orang cahaya besar kuku. Ya Allah, ya Tuhan, nak lintas sirat cahaya besar kuku. Na'udzubillah, ya Allah. Cahaya besar kuku ni kata Ibnu Mas'ud, sekejap padam, sekejap menyala, mampu. Macam torchlight bateri dah kong, terpaksa ketuk-ketuk nyala, berjalan-jalan mati pula. Lagu tu lah. Adakah kita mau cahaya kita besar kuku, tuan-tuan muslimat? Na'udzubillah. Kita nak berjalan di bumi mahsyar dalam keadaan kita tidak tahu keadaannya, maka di sinilah tempat kita mencari cahaya itu sekuat mungkin, seterang dan secerah mungkin, untuk kita mengumpulkannya supaya kita dapat cahaya yang terang untuk bergerak di bumi mahsyar, seterusnya syurga yang kita idam-idamkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, so mereka mengaku, kami mati 2 kali ya Allah, kami hidup pun 2 kali. Mengaku puak-puak ni di dalam neraka. Tafsiran ini adalah mengikut Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawih, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Pandangan ini diambil daripada Ibnu Jarir dan Ibnu Mawardih. Dalam keadaan ia diambil Mardawih, Ibnu Mardawih, daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawa yang mereka padankan dengan kenyataan yang diterangkan pada ayat 26 suratul Baqarah yang berbunyi. Baik, ada satu ayat kita boleh kait dengan ayat 11 ini, iaitulah firman Allah pada ayat 26 Al-Baqarah. Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Ayat 26 Al-Baqarah dimulakan dengan lafaz istifham. Allah bertanya, kaifa. Allah tanya kita, kaifa. Kaifa istifham. Kaifa, bagaimana ni? Apa dia? Takfuruna billah, bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah? Allah tanya kita, kaifa takfuruna billah. Ada istifham ingkar, ada istifham ta'jub. Ni kena belajar balaghah, panjang kalau nak ulang. Allah Ta'ala tanya kita, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu boleh ingkar kepada Allah? Bagaimana kamu boleh tak setuju dengan dasar Allah? Bagaimana kamu boleh tak suka dengan Al-Quran Sunnah? Contoh begitu. Sedangkan kata Allah, wa kuntum amwatan. Tengok, sedangkan kamu dahulu amwatan, makna mati. Mati di situ maksud dia tak ada. Allah himpunkan roh dalam Al-A'raf. Allah himpunkan roh. Lalu Allah tanya, alastu bi rabbikum?
Qalu bala syahidna. Allah tanya semua roh, tak ke aku ni Tuhan kamu? Tak ada seorang pun lagi waktu tu. Allah tanya roh-roh, roh kafir, roh Islam, semuanya. Semua roh jawab, qalu bala syahidna. Bahkan, ya, engkaulah Tuhan kami. Syahidna, kami menyaksikan. Waktu bila tu? Amwatan, kamu dulu mati, tak ada. Macam mana kamu boleh kufur pada aku? Amwatan, kemudian fa'ahyakum, aku hidupkan kamu. Allahu Akbar. Allah cipta kita, lah kita hidup sekarang. Allah yang cipta, Allah yang tiupkan roh tu tadi. Salam zaman, kata ahli sufi. Masuklah roh ke dalam rahim mak kita, masuk dalam jasad. Allah yang izinkan. Hiduplah kita. Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta pokok, kayu, kayan, lautan. Untuk siapa? Untuk manusia. Berkhidmat untuk kita. Langit, bumi, laut, tanah, pokok, kayu, semuanya Allah cipta untuk memberi perkhidmatan kepada makhluknya yang paling indah, yang paling cantik ciptaannya, itulah manusia. Kita. Allah buat laut khidmat untuk kita. Allah bagi akal. Dalam tu aku buat ikan. Pergi ambil. Saydul bahr, bangkai laut, semua halal, kata Nabi. Makanlah. Makanlah, kata Nabi. Bangkai laut, semua halal. Dua bangkai yang halal dimakan, kata Nabi. Pertama, ikan. Kedua, al-jarad, belalang. Belalang boleh makan. Ikan bangkai, belalang mati boleh makan bangkai. Kalau pergi Vietnam, mereka goreng belalang satu kuali, telan, elok, bagus punya duk rapuh. Siapa nak makan, makanlah. Islam halalkan. Darah haram. Dua darah halal, hati dan limpa, tu darah, tapi boleh makan. Ni Islam. Saydul bahr, kecuali adalah perbahasan yang terperinci. Imam Syafi'i mazhab kita semua halal. Imam Hambali ikan saja halal, yang lain perhati tengok sama macam Imam Maliki. Ikan okey, sotong makruh. Imam Maliki, sotong makruh, udang makruh. Kita rimbat, jawab dia go out. Terlampau banyak sangat sotong dengan udang. Saya kuliah di Langkawi 2 minggu lepas, mereka duk candak sotong sekilo RM15. Mampu punya murah, besar peninju. Sekilo 15. Ya Karim, punya rezeki Allah bagi. Subhanallah. Cerah hijau, lampu tengah malam, penuh kat pantai Cinang. Mereka duk candak sotong sekilo 15. Subhanallah. Ambil mazhab Syafi'i, hantam. Maliki makruh. Ikan okey, sotong udang makruh. Kita lanyak, tak ada hal. Semua saydul bahr. Ada pula perbahasan, bagaimana kalau ikan tu muka dia muka babi. Bahas lagi. Tangkap ikan, tengok badan ada sirip elok, muka babi. Maka sebahagian ulama kata hantam, sebahagian ulama kata haram. Tak boleh, sebab muka dia macam binatang darat, macam babi. Bahas terperinci tu. Semua tu Allah buat.
untuk siapa? Kita manusia. Khidmat kamu untuk manusia. Kita cangkui tanah, tak ada tanah marah kat kita. Kita tebang pokok kayu balak punya besar, tak ada kayu balak tu nak mengamuk dengan kita. Elok kita tebang, sebab Allah cipta kita sebagai khalifah. Semua makhluk lain khidmat untuk makhluk aku, nama dia manusia. Tiba-tiba kufur. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Macam mana kamu ni, kata Allah, macam mana kamu boleh lawan aku? Dulu kamu tak ada, lepas tu aku ciptakan kamu. Lepas tu sambung ayat, summa yumitukum. Jaga, kata Allah, summa, kemudian, yumitukum, kamu akan mati. Allah bak ni jaga. Kamu dulu tak ada, yakin? Yakin. Kamu lahir tahun 60, tahun 59 kamu tak ada, 60 baru kamu ada. Baik, dah aku hidup kamu, jaga. Summa yumitukum. Lepas ni kamu nak qalu, nak mati. Yakin tak mati? Yakin. Semua tahu mati satu kebenaran. Mati itu kebenaran, benda yang pasti. Tetapi kadang-kadang kita gagal untuk bersiap menghadapi kematian. Yang itulah silap kita. Yakin mati, tak payah kata apa. Mak ayah dah mati, bini dah mati, adik-beradik mati. Tahu kita, kita mandikan, kita kapankan, kita solatkan, dan kita tahu sampai masa aku pula. Tetapi yang kita fail ialah kita gagal bersiap untuk mati. Tak nak bertaubat daripada dosa, tak nak ambil peluang untuk buat baik, masa terbuang begitu sahaja. Inilah failnya kita, inilah gagalnya kita. Sedangkan kita tahu kematian itu pasti. Bila? Entah, tapi mesti mati. Lambat laun jalan. Tadi TikTok lalu kita tengok tadi, Tun Abdullah 84 dah. Allah, kesian tengok duk atas wheelchair, tua dah. Ya Allah, ya Tuhan, bekas Perdana Menteri kita. Sampailah masa dia begitu, nak buat macam mana? Di luar akan cramping, letih, dalam keadaan tua, muka berubah habis, tetapi roh tetap begitu. Roh akan dipegang Allah. Roh dia tak ada tua, dia begitulah. Yang tua tubuh kita, roh menumpang tubuh kita. Kita letih lah. Dia main 60, dia main 70, tu pun jangan panggil pakcik, tarik muka. Mau panggil abang. Dah 70 dah, jalan tak larat dah, mau panggil abang, jangan panggil pakcik, marah dia. Sedangkan keletihan tubuh kita tidak dapat kita sembunyikan. Tuan-tuan muslimat, Allah tanya, cuba fikir, kamu tak ada, yakin. Lepas tu aku hidupkan kamu, yakin kita hidup. Summa yumitukum, kemudian aku matikan kamu, yakin. Yakin. Mak ayah, adik-beradik mati dah. Allah sebut nombor 4, summa yuhyikum, kemudian aku akan hidupkan kamu. Ayat ni tak nampak, tetapi yakin sebab Nabi sebut, Allah sebut. Akan berlaku kehidupan. Pentingnya keyakinan. Isra' dan Mi'raj bulan Rajab ni mengajar kita betapa tingginya keyakinan kepada Allah dan Rasul. Betapa keyakinan kepada apa yang datang daripada Allah dan Rasul adalah satu disiplin hidup yang bakal menyelamatkan kita di negeri akhirat. Hilang keyakinan, hancur kita. Dan ia merupakan pertembungan antara akal dan wahyu ilahi.
Akal dan wahyu akan bertemu. Maka Isra dan Mi'raj mengajar kita akal duduk belakang, wahyu di depan. Wahyu memandu akal. Jangan kamu fikirkan bagaimana boleh jadi ya, tak sah. Yakin saja ia telah pun terjadi dengan surah Al-Isra dan surah An-Najmi, di mana Nabi tembus 7 petala langit. Inda sidratil muntaha, Nabi berada di suatu tempat di sidratil muntaha. Yakin? Ya, Quran sebut. Tolak kapi kita. Na'udzubillah. Tuan-tuan, Allah sebut 4. Dulu kamu mati tak ada, kemudian aku hidupkan, kemudian aku matikan. Jaga, lepas kamu mati, aku akan bangkitkan kamu balik. Summa yuhyikum, dah aku bangkitkan kamu balik. Nak buat apa? Tu Allah sebut, summa ilaihi turja'un. Kemudian ilaihi turja'un, kepadanya kamu dikembalikan. Ayat tak bunyi summa tarja'una ilaih, tak. Ayat bunyi summa ilaihi turja'un. Belajar kaedah maf'ulun bih, belajar kaedah mudhaf ilaih, macam-macam kita belajar dalam bahasa Arab untuk menunjukkan betapa besarnya benda ini. Allah kata dah kamu hidup, kamu nak ke mana? Ilaihi, kepadanya. Turja'un, kamu dikembalikan. Kembali buat apa? Hisab, perbicaraan, ditanya, disoal waktu mudamu, masa lapang, segala jenis umurmu, hartamu, semua Allah bersoal. Standby aja. Selamatlah. Tidak, na'udzubillah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu perjalanan hidup ini adalah perjalanan yang mesti disusun bermula dengan hati yang bersih. Tuan-tuan muslimat, bila hati bersih, jiwa akan bersih. Bila jiwa bersih, dia menghasilkan jasad yang baik. Teringat saya satu tamsil yang dibuat oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tentang jiwa yang bersih, hati yang bersih menghasilkan jasad yang baik. Dengan maksud hati yang bersih, jiwa yang bersih berkait rapat dengan jasad yang baik. Teringat apa Salman sebut? Sahabat yang dimerdekakan oleh seorang Yahudi. Bos dia Yahudi. Lalu bila dia dah memeluk Islam, bos dia Yahudi ini letak syarat dekat dia. Kalau dia nak dibebaskan, Salman hendaklah menanam 100 batang pokok kurma. Ini cerita sahih. 100 batang pokok kurma Yahudi itu suruh tanam, baru boleh bebas, merdeka. Lalu Salman mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengajak sahabat untuk membantu Salman. So sahabat pun pakat tanam, sama-sama gotong royong tanam 100 batang pokok kurma. Yang ke-100 itulah tangan Rasulullah. Pokok yang ke-100 adalah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Yahudi ini puas hati, merdeka Salman. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, ziarahlah kebun Salman. Pergi ziarah. Saya pergi dah dengan jemaah, pergi ziarah kebun Salman Al-Farisi. Situlah Nabi dan sahabat menanam 100 batang pokok kurma.
Hak Nabi tanam tu tak ada dah 1000 tahun lebih dah. Tetapi nak sebut itulah dia kebun dia, tapak dia yang Nabi sampai di situ. Ini sahabat Salman Al-Farisi, pencari kebenaran yang hebat. Bagaimana Salman buat tamsil? Salman kata, jiwa yang baik, hati yang baik, yang menghasilkan kehidupan yang baik adalah laksana jasad yang baik, yang menghasilkan tindakan yang baik. Sama perlu memerlukan roh dengan jiwa, memerlukan jasad yang baik. Tamsil dia macam mana? Salman kata, laksana dua orang yang berkawan. Seorang lelaki lumpuh tubuh dia, seorang lagi sahabat dia buta matanya. Dia berkawan, kata Salman. Contoh jasad dan roh yang baik, saling perlu memerlukan. Lalu si lumpuh kawan dia ni, kata Salman, telah melihat buah-buahan di pokok. Lalu si lumpuh ni teringin nak makan, tapi dia lumpuh. Maka dia minta tolong sahabat dia yang buta. Sahabat buta tak nampak, tapi tak lumpuh. Dia lumpuh tapi tak buta. Dia nampak ada buah-buahan, dia teringin nak makan. Maka dia kata dekat kawan dia yang buta ni, kata, aku nampak ada buah-buahan, hang boleh tolong aku tak? Dukung aku. Dia lumpuh. Kawan yang buta kata no problem. So dukung dia. Dia pun dapatlah mencapai buah-buahan itu. Dan bila dapat, si lumpuh ini pun makan. Lalu diberinya sedikit kepada sahabat dia yang buta tadi, tapi tidak lumpuh. Kata Salman, demikianlah roh, jiwa yang baik bersama dengan jasad yang baik saling memberi untuk menghasilkan kehidupan yang baik. Itu contoh tamsil Salman buat. Makanya bermula dengan hati yang baik, hati yang disucikan. Maka sebab itu tengok permulaan Isra mula dengan apa? Pembedahan hati. Allah, Nabi keluar dari rumah Ummu Hani. Kemudian Nabi sampai, Nabi berehat, tiba-tiba datang Jibril dan Mikail. Di mana? Di Hatim. Hatim tu apa dia? Hijir Ismail. Nabi keluar dari rumah Ummu Hani. Siapa dia Ummu Hani? Sepupu Nabi. Siapa dia? Anak Abu Talib. Ummu Hani pernah menaruh hati kepada Rasulullah. Ummu Hani pernah menyatakan hasrat nak kahwin dengan Nabi. Dan Nabi pun, bak kata orang Melayu, sudah berbunga hati. Nabi waktu tu dah 20 lebih. Tetapi Abu Talib telah cadang lama dah untuk mengahwinkan Ummu Hani dengan kabilah yang lain, iaitulah dengan geng Bani Makhzum. Bani Makhzum ni siapa toke dia? Abu Jahal. Maka salah satu pemuda Bani Makhzum telah dikahwinkan dengan salah seorang anak Abu Talib, namanya Ummu Hani. Sebab waktu tu memang bonding antara kabilah ni memang kuat. So mereka berbangga dengan perkahwinan kabilah. Maka Nabi pun tak adalah kisah sedih tara mana pun, dah tak ada jodoh. Akhirnya jodoh Nabi dengan wanita pilihan Allah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Baik, waktu Nabi di Hatim itulah berlaku pembedahan hati. Kata ulama, inilah permulaan Isra. Dia bermula dengan hati.
Bermula dengan hati yang bersih. Sebab perjalanan Isra' Nabi itu simbolik perjalanan hidup kita manusia. Kan Nabi tengok semua tu, makan ribanya, kepimpinan cacat merbanya, orang sombongnya, penzinanya, tak semayangnya. Kan Nabi tengok semua tu adalah kita. Itulah hidup kita. Maka simboliknya ialah pada hati yang bersih. Bermula hidup ini dalam mau baik. Qalb mesti bersih. Maka teringat saya, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, carilah hatimu di 3 tempat. Ini kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. 3 situasi ini cari, tanya hatimu di mana. Carilah hatimu pada 3 tempat, pada 3 keadaan. Pertama, ketika kamu membaca Al-Quran. Macam mana hatimu? Adakah sekadar memenuhi masa membaca Al-Quran sebagai rutin harian, walaupun itu bagus? Adakah sekadar merebut peluang-peluang pahala seperti yang disebut oleh Saidina Ali 150, 25, 10? Itu bukan nombor ekor yang bertikap. Saidina Ali pesan ketika membahaskan kehebatan membaca Al-Quran. Mula-mula Saidina Ali sebut 1 huruf, bukan 1 ayat, 1 huruf. Baca 1 huruf dapat 100 pahala. 1 huruf 100 pahala. Bila? Saidina Ali kata, ketika kamu bersolat dan solatmu berdiri. Solatmu berdiri, tak kira solat wajib, solat sunat. Kamu berdiri dalam solatmu, maka kamu setiap huruf 100 pahala. Kata Sayyidina Ali, setiap huruf, no? Bukan perkataan, huruf. Kulli harf, huruf. Subhanallah. Yang kedua, 50 pahala ketika kamu membaca Al-Quran di dalam solat dan solatmu duduk. Kamu solat duduk, kamu uzur mungkin, kamu duduk, maka kamu atau saja-saja solat sunat malas nak berdiri, kita takbiratul ihram sambil duduk, boleh solat sunat saja-saja. Kalau solat waktu ada uzur, itu cerita lain. Maka setiap huruf 50. 3, setiap huruf 25 pahala. Kata Saidina Ali, iaitulah kamu membaca Al-Quran dalam keadaan berwuduk di luar solat. Balik semayang subuh, sampai rumah, buka Quran baca. Putih canai kemudian, teh tarik kemudian, baca Quran dulu. 1 huruf 25 pahala. Dan yang keempat, kata Saidina Ali, 1 huruf 10 pahala. Kamu membacanya di luar solat, tiada berwudu. Baca melalui handphone mungkin, tunggu bini pergi pilih ikan di market. Kita jenis pemalas duduk dalam kereta, hampalah. Aku pun sama. Bini itulah duk angkut ikan, kita duduk dalam kereta. Punya teruk kita. Kalau nak tolong sama bawa ikan, lepas tu kan lama sikit mula WhatsApp, buat lama ni ikan paus ke hang beli. Tu dia punya kalam. sambil tunggu dalam kereta, baca Quran terus handphone. Maka 1 huruf 10 pahala. Kata Sayyidina Ali, 100, 50, 25, 10. Sekadar itu saja kah?
atau kita baca dengan jiwa, dengan hati kita sekali, sampai pada ayat siksaan kita rasa gerun, sampai pada ayat syurga kita menanam pengharapan. Ya Allah, dahsyatnya nikmat syurga dengan bidadarinya, dengan buah-buahannya, dengan sungai-sungai arak madunya. Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalamnya. Adakah hati kita berkata begitu? Kata Imam Ibn Al-Qayyim, tu yang pertama, cari hatimu waktu membaca Al-Quran. Adakah kita masuk dalam golongan ayat 2 Al-Anfal? Innamal mu'minuna allazina amanu billah, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kita masuk situ ke tidak? Iaitulah orang yang betul-betul beriman, ialah mereka-mereka yang bila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan pada dia, zadathum imana, bertambah iman dia. Bukan dia baca, orang lain baca, dia dengar. Dia tak baca pun iman dia dah bertambah. Sebab Allah sebut dengan majhul, iza tuliyat. Tuliyat, huruf ta dia marfu', dia bagi hujung, maka dia jadi majhul. Apa dia majhul? An-nun, tidak diketahui. Ma makna? Maknanya tak tahu siapa baca dekat dia. Ustaz baca mungkin dia dengar, anak dia baca mungkin dia dengar, atau dia dalam kereta, dia on radio, dia dengar, atau dia berada di PWTC, dia hadir tilawah Quran peringkat antarabangsa, dia dengar, dia tak baca pun. Iza tuliyat, bukan dia baca, tuliyat, ta tu marfu', dia jadi majhul, siapa baca tak tahu. Tetapi sifat dia, dia dengar saja. Zadathum imana, iman dia bertambah. Apatah lagi kalau dia baca. Ni Imam Ibn Al-Qayyim pesan, cek hatimu waktu baca Quran. 1. 2, carilah hatimu ketika solat. Memanglah kita nak capai 100% solat, muka saya, muka tuan-tuan, entahlah tu imam baca apa tadi pun kita tak ingat. Inna anzalna dengan inna a'tayna, dua tu ya pun. Tapi jenis semayang kita memang lara, memang tak ingat, sedap-sedap dah bagi salam, habis. Betul kita mengaku semayang kita kadang-kadang lara, tak khusyuk, tapi kita diajar berusaha mencari khusyuk. Kita mengaku benda-benda itu. Bahkan sahabat pun kena, seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebelum dia nak semayang, sahabat nak hadiahkan dia 2 macam kain selendang tu, ridak, kain jubah tu, ni kain serban tu, ridak duk atas bau. Sahabat nak hadiah dia ada 2 warna, hijau satu, putih satu. Dan Ali kata, tunggu saat aku semayang. Tengah semayang duk teringat nak pilih hijau ke putih. Sayyidina Ali lama-lama ambil dua-dua, hijau putih, baru dia. Maknanya nak sebut tu Sayyidina Ali, mau ke Encik Ali lagi jauh lagi. Maaf, aku ada Encik Ali. Makna nak sebut kita mengaku yang itu, tetapi paling tidak hati kita tidak mati dalam solat. Kita tahu, kata ulama, paling tak ada solat ni khusyuk dia ialah kita tahu kita sedang semayang. Jadi tahu, oh ni rakaat ketiga maghrib, jadilah tu pun. Jadilah, kata ulama.
Tu pun khusyuk level berapa kita pun tak tahu. Oh, aku ni rakaat keempat, sat lagi habis lah. Kita tahu begitu pun dikira khusyuk dah. Tapi hak jenis level memang tak ada nilai punya. Tu muka kita lah. Nak khusyuk betul-betul memang kita tak dapat. Tetapi paling tidak hati kita tahu kita sedang bersolat, bukan menerawang hilang entah ke mana. Dan yang ketiga, kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, carilah hatimu ketika kamu bersendirian, keseorangan. Waktu kita seorang-seorang, kita buat apa? Kita baca Quran kah? Kita ingat kebesaran Allah kah? Kau kita buka handphone duk tengok benda merapu kah? Tanya diri masing-masing. Tiga ni kata Imam Ibn Al-Qayyim, itulah kamu nak nilai hati kamu. Waktu baca Quran, waktu solat, waktu keseorangan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, kalau kamu tak jumpa di tiga tempat ini, mintalah pada Allah hati yang baru, sebab kamu tidak memiliki. Allahu Akbar. Ingat no, tiga ni. So dia start hidup yang baik dengan hati yang baik. Allah, buat salah cepat ingat, buat salah je minta ampun, buat salah je takut kepada Allah. Tengok keagungan Allah, langit bumi nampak Allah. Tu dia hati yang hidup. Sebab itulah Nabi dibedah hatinya 2 kali, ketika umur 5 tahun dan sebelum Isra dan Mi'raj, untuk mengajar kita besarnya pembersihan hati. Maka jaga hati kita, bersihkan dia. Baik, sambung. Orang-orang kafir itu berkata pun, fa'tarafna bidhunubina, kami akui dosa-dosa kami. Yakni sekarang kami mengaku bahawa kami dahulu menyangkal tentang adanya hari kebangkitan dari kubur. Baru nak mengaku. Fa'tarafna bidhunubina, dulu hidup tak percaya, sangkal akan kebangkitan dari kubur. Tidakkah seorang pemimpin Quraisy, ada kata An-Nadhar bin Al-Harith, ada kata Al-Walid bin Al-Mughirah, ambil tulang unta, dihancur-hancurkannya di kepalnya, bawa depan Nabi, depan muka Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, Tuhan kamu kata boleh hidupkan balik orang dah mati, dah hancur. Ni aku dah hancurkanlah ni, tulang-tulang unta, hidupkanlah balik. Lalu dia hembus depan muka Nabi. Al-Walid bin Al-Mughirah, kalau ikut jumhurul ulama dia, tapi ada pandangan An-Nadhar bin Al-Harith. Tak kiralah, tapi pemimpin Quraisy yang kufur kepada Allah, main-main perli. Sekarang baru nak menyesal. Fa'tarafna bidhunubina, sekarang kami mengaku bahawa kami dahulu menyangkal tentang adanya hari kebangkitan dari kubur, lalu berkeadaan kufur serta melakukan berbagai-bagai dosa yang tak terkira banyaknya, iaitulah akibat orang yang tak takut kepada bencana kejahatannya, dia akan berterusan melampaui batas. Tetapi apabila kami telah melihat dan mengalami kematian serta kehidupan yang berulang ke atas kami, barulah kami faham bahawa Allah itu memangnya maha berkuasa untuk mengulangi kejadian kami. Oleh sebab itulah kami mengaku akan kesalahan dan dosa kami. Tak mau jadi macam ni tuan-tuan, tak mau. Allah bagi kita peluang untuk bertaubat. Bertaubatlah, berubahlah, menyesallah atas apa yang telah kita buat. Sampai isteri-isteri Nabi pun Allah suruh bertaubat. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukum. Surah At-Tahrim ayat 4.
ketika menceritakan kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidatina Hafsah dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma yang telah membuka rahsia Nabi. Ini panjang cerita no. Ini dalam surah At-Tahrim. Nabi pesan kepada Hafsah supaya jangan bocorkan rahsia dia. Nabi ada rahsia. Apa rahsia Nabi itu? Kalau saya hurai panjang, tuan baca dalam surah At-Tahrim. So Nabi pesan dekat Hafsah, jangan duk cerita kat orang. Hafsah sudah sembang bocor rahsia. Marah Allah. Ketika Nabi habaq dekat Hafsah, bocor rahsia nampak? Kata Nabi, terperanjat Hafsah. Sebab Hafsah memang pasti dah waktu dia sembang dengan Aisyah tentang rahsia Nabi itu, dia yakin empat mata mereka berdua. Macam mana Nabi boleh tahu? Lalu Hafsah tanya, man ambaka ahadha? Siapa yang beritahu abang ni tentang rahsia saya bocor? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Yang bagi tahu aku Allah yang maha mengetahui lagi maha mengkhabarkan keadaan hamba-Nya. Ujar Hafsah. Panjanglah cerita tu cerita rumah tangga Nabi. Boleh baca dalam At-Tahrim juzuk 28 surah 66. Tapi ceritanya lepas tu datang ayat in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika sekiranya kamu berdua, in tatuba ada isim di situ, dia panggil isim musanna, dua, isim dua. Bukan jamak, bukan mufrad, tapi musanna. Siapa yang dua orang tu? Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika aku pulang daripada menunaikan haji bersama dengan Sayyidina Umar, aku berjalan balik berdua dengan Umar, lalu aku bertanya kepada Umar dengan penuh sopan. Aku bertanya, wahai Umar, siapakah yang Allah maksudkan pada ayat 4 At-Tahrim itu? Yakni yang bertaubat, dua orang yang kena bertaubat tu siapa? Umar menjawab, Hafsah dan Aisyah. Itu kes pecah rahsia tu. Lalu Allah kata, in tatuba ilallahi, jika sekiranya kamu berdua tidak bertaubat, faqad sagat qulubukuma, kamu mesti bertaubat sebab kedua hati kamu telah cenderung menyakitkan Nabi aku. Ini panjang cerita. Nak sebut apa? Inilah tempat kita bertaubat. Isteri-isteri Nabi pun Allah perintahkan bertaubat. Kita siapa yang rasa lega dengan dosa-dosa kita? Jangan tuan-tuan, hidup tak lama, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini kita dah baca dah di awal Ghafiriz zambi wa qabilit taubi. Kita baca dah ayat 2 surah ni. Allah Ta'ala kata, aku ni Ghafiriz zambi, aku suka ampun dosa, wa qabilit taubi, dan aku suka terima taubat. Taubatlah. Kita tak pernah sembah patung, tak pernah. Kita tak pernah buat syirik, tak pernah. Kita ada isap okok, ada. Ada dosa-dosa lain yang kita buat. Kita tak pernah berzina, kita tak pernah minum arak, tapi amoy melintas duk jelin juga. Minta ampun kepada Allah dan bertaubat atas segala dosa kita. Baik, itu dunia yang kita lalui. Maka jangan kita menyesal. Fa'tarafna bidzunubina, lalu mereka mengakui akan dosa mereka. Fa'taraf, itu yang kita selalu sebut i'tiraf. I'tiraf tu cakap Arab lah. Fa'tarafna, kami mengakui. Mana i'tiraf? Diperakui. Fa'tarafna bidzunubina, lalu kami mengakuilah dosa-dosa kami.
Allah berfirman, fahal ila khurujim min sabil, maka adakah lagi jalan untuk keluar pada bulan depan? Bulan depan sambung, InsyaAllah kita sambung bulan hadapan dengan bahagian terakhir daripada ayat ke-11, iaitu mereka merayu kepada Allah. Fahal ila khurujim min sabil, ya Allah, adakah way out, jalan keluar? Kita tengok nanti beberapa ayat tambahan yang disediakan oleh pengarang kita untuk menunjukkan betapa bangsatnya mereka yang dihumban ke dalam neraka, sehingga mereka tak tahu dah, walaupun mereka sudah mengakui, tapi pengakuan itu terlambat. Maka kita ulang, di sinilah tempatnya. Jangan menyesal nanti di negeri akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.